Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pelajar-pelajar sekalian. Hari ini kita akan masuk kepada masih lagi bab 3 iaitu proses reka bentuk. Tetapi kita pergi kepada topik yang berikutnya iaitu 3.15, 3.16 dan 3.17. Okey, untuk objektif pengajaran apa yang akan kamu dapat pada hari ini ialah di akhir pengajaran pelajar akan dapat yang pertama mengetahui cara mengaplikasikan semua data dalam bentuk jadual dan lakaran. Yang kedua, pelajar dapat mengetahui dan membezakan di antara mockup, model separa berfungsi dan model berfungsi sepenuhnya. Yang ketiga, pelajar akan dapat mengetahui bahan-bahan dan alatan bagi menghasilkan mockup dan model. Dan akhir sekali, pelajar dapat membuat penilaian terhadap mockup dan model. Okey, apabila semua proses saringan maklumat selesai di antara pelanggan dan juga pengurus projek, proses yang seterusnya adalah dengan mengaplikasikan semua data dalam bentuk jadual dan juga lakaran. So, aplikasi dalam bentuk jadual melibatkan semua ciri-ciri projek brief. So aplikasi projek brief pada lakaran ini melibatkan lakaran produk menggunakan prinsip elemen dan juga idea inovasi. Lihat pada jadual pada slide tersebut. Yang ini adalah borang aplikasi project brief dalam bentuk jadual. So, dalam borang tersebut dia ada tajuk projek. So, dalam tajuk projek ialah kamu kena nyatakan apakah jenis dia, apakah kegunaan dia dan di manakah produk ini akan digunakan. Semua itu kena ada jawapan. Itu hasil daripada data yang daripada kita punya perbincangan dengan pelanggan. Gambaran keseluruhan projek. So, siapa yang akan menggunakannya? Apakah tujuan projek dihasilkan? Adakah projek ini diperlukan oleh pelanggan? Bagaimanakah produk ini digunakan dan dipersembahkan? Kemudian reka bentuk dia macam mana? Apakah elemen dan prinsip reka bentuk yang akan digunakan? Apakah kriteria bentuk yang ingin diterapkan? Apakah produk ini inovasi daripada produk sedia ada atau produk yang baru dibangunkan? Kemudian ada perancangan dalam pengurusan projek. Ada pembahagian kumpulan kerja, jadual kerja, kos pengeluaran, kuantiti penghasilan. Kemudian dia ada analisis. Kajian reka bentuk produk dan pasaran. Analisis ni kita buat jadual perbandingan sama dengan cara kita buat perbandingan dengan produk yang sedia ada di pasaran. Kemudian kita buat lakaran idea dan akhir sekali adalah penghasilan mockup. Ini adalah contoh penghasilan idea, lakaran idea. Lakaran idea yang ingin dihasilkan terhadap produk yang ingin dihasilkan tersebut. Kamu boleh tengok. So prinsip pengulangan kat mana, apa prinsip-prinsip, apa elemen-elemen yang digunakan. Boleh tengok pada lakaran tersebut. So sebenarnya kalau ikutkan, kalau kamu ada kat maktab memang kamu kena menghasilkan lakaran. Kita buat sesi perbincangan di antara pelanggan dan juga pengurus projek. So ada aktiviti berkumpulan dekat situ. Tapi disebabkan PDPR, so kita tak dapat nak laksanakan. So dekat lakaran ni kita akan lebih detail dekat mana masa chapter 4 nanti. Kat situ cikgu akan ajar dengan lebih detail. Seterusnya kita pergi pula kepada 3.1.6 iaitu maksud mockup. Mockup ni sebenarnya adalah model olokan. Cikgu ulang, model olokan. Kenapa dia kata model olokan? Kenapa? Sebab dia dihasilkan sebelum menghasilkan projek yang sebenar. Mockup ini sebenarnya dia adalah gambaran awal dari segi keseimbangan, rupa bentuk, warna dan ergonomik. Ergonomik tu apa? Ingat lagi tak hari tu ciri-ciri? Ciri-ciri reka bentuk ergonomik iaitu selamat, selesa. Mockup boleh dibina mengikut saiz atau tanpa ukuran sebenar. Kalau dia bersaiz kecil, dia boleh dibina mengikut saiz sebenar. Tapi produk yang bersaiz besar seperti kereta, rumah, mockup boleh dibina dengan saiz yang lebih kecil. Ni contoh mockup. Boleh tengok. Bahan-bahan untuk menghasilkan mockup tu sebab nama dia model olok-olok. Model olok-olok ni maksudnya dia kita olok-olok dia, bukannya model sebenar.
So kita boleh buat daripada dawai kasar, daripada polisterin, plastisin, cardboard, foam dan juga daripada kayu. Okey, kemudian kalau model pula, model ni beza dengan mockup. Okey, model ni dia terbahagi kepada dua, iaitu model separa berfungsi, iaitu di belah kanan, dan model berfungsi sepenuhnya. Daripada gambar rajah pun kamu dah nampak bezakan di antara model separa berfungsi dengan model berfungsi sepenuhnya. Okey, so kalau model separa berfungsi dikenali juga sebagai model blok. Okey, dia dihasilkan secara berskala ataupun saiz sebenar. Bahan dia tak semestinya bahan sebenar. Namun, beberapa komponen pada model tersebut dapat berfungsi seperti produk yang sebenar. Manakala kalau model berfungsi sepenuhnya pula dibina menyerupai objek sebenar dan berfungsi mengikut tujuan sasaran. Model jenis ini juga dibina dengan menggunakan bahan dan kaedah cantuman yang sebenar. Okey, model berfungsi sepenuhnya tu. Okey, kamu boleh tengok contoh. Okey. Seterusnya kita pergi pula kepada alatan dan bahan untuk cantuman mockup ataupun model. So yang pertama adalah hot glue gun. So hot glue gun ni ataupun kita panggil dalam bahasa Melayu dia ialah pistol perekat panas. Okey, yang kedua ialah perekat kayu. Okey, ni adalah perekat kayu banyak ada di pasaran, dia macam-macam jenis tapi dia khas untuk perekat kayu. Kemudian kita pergi kepada gam paip PVC ataupun nama lain dia ialah simen pelarut. Dia nak menyambungkan muka atau model yang menggunakan paip PVC yang berulir. Bahan perekat ini terdapat dalam bentuk pecerca cair dan juga dalam bentuk tin dalam pelbagai saiz. Okey, seterusnya kita pergi kepada super glue. Okey, super glue ni amat popular. Kenapa? Sebab bahan ni dapat merekat dengan sangat kuat. Perekat super glue digunakan untuk mencantumkan permukaan pelbagai jenis bahan mockup, iaitu plastik, fabrik, mounting board dan kayu. So dia boleh campur kayu dengan plastik atau plastik dengan plastik ataupun plastik dengan kayu. Okey, terpulang. So dia sebenarnya banyak kita lebih suka guna super glue. Buat dia multi purpose. Kemudian akhir sekali adalah benang dan juga jarum. Okey, cuba nampak gambar rajah tu, semua kenal kan benang dan juga jarum. Mana-mana produk mockup ataupun model yang menggunakan kain, so kita boleh jahit so dengan menggunakan benang dan juga jarum. Okey, seterusnya kita pergi kepada 3.1.7 iaitu penilaian hasil mockup ataupun model. Okay, kenapa kita perlu buat penilaian? Okey, penilaian ni sebenarnya adalah proses terakhir untuk menguji tahap keberkesanan produk. So, tahap keberkesanan produk ni cara diukur dia adalah dengan sama ada dia mematuhi kriteria projek, memenuhi kehendak pelanggan dan ketepatan rupa bentuk. So, apa kaedah yang digunakan untuk menguji produk? So, kaedah dia adalah pengujian di lapangan dan juga pengujian di makmal. Okey, sebelum melakukan pengujian, parameter perlu ditetapkan terlebih dahulu. Okey, apa itu parameter? Okey, parameter tu bermaksud sesuatu ukuran yang ingin dijadikan piawaian. Okey, contohnya ialah masa. So, kita tetapkan masa selama 1 minit. Ketinggian selama 1 minit. Beban seberat 100 gram. Tu contoh dia. Tetapi, okey, untuk parameter ni, item yang tidak boleh digunakan adalah item yang bersifat subjektif. Kenapa? Sebab setiap orang dia punya penilaian tu adalah berbeza-beza. So tak valid. So kita tak boleh guna. Contohnya adalah seperti kadar kecantikan, kadar menarik ataupun tidak, kemas ke ataupun tidak kemas. So yang ni subjektif. So tak boleh dijadikan sebagai parameter. Okey, seterusnya ialah penilaian mockup. Okey, penilaian mockup dibuat berdasarkan bentuk, keseimbangan, kestabilan dan kekuatan cantuman. Okey, pengujian mockup tidak boleh mengukur fungsi produk. Pengujian mockup tidak boleh mengukur fungsi produk.
Okey, selepas parameter ditentukan, ujian akan dilaksanakan. Okey, keputusan ujian perlu dicatat dan digunakan sebagai rujukan penambahbaikan. Okey, ini adalah contoh laporan pengujian mock-up. Okey, kamu boleh tengok. So, dekat situ jenis ujian dia adalah ujian kekuatan cantuman dan ujian kestabilan. So, apa parameter yang ditetapkan? Okey, parameter dia adalah beban, berat. Kemudian masa. Okey. Kemudian kalau ujian kestabilan pula, parameter dia adalah sudut, sudut condongan. Kemudian muka diletakkan pada satu tapak rata dan dilekatkan dengan perekat yang sesuai. So, apa keputusan yang didapati apabila setelah melakukan ujian tersebut. So, keputusan tu kamu akan catatkan. Okey, dia dapat bertahan berapa lama. Okey, kemudian adakah dia jatuh ataupun tidak. Okey, itu contohnya. Okey, seterusnya ialah penilaian model. Penilaian model adalah kita ukur dia dari segi kefungsian. Okey, kenapa dari segi kefungsian? Kita nak tengok dia boleh ke tak berfungsi. Okey, so apa yang kita buat? Kita letak parameter juga. So, contohnya adalah dalam buku teks muka surat 62. Dia ukur pengujian terhadap model separuh berfungsi. Satu model sistem vertigasi. Dekat situ parameter dia adalah masa. Okey, kemudian kita tengok dia punya laporan. Okey, ini contoh laporan. Okey, jenis ujian dia ujian kekuatan cantuman dan juga ujian beban. Okey, menggunakan pump air, parameter dia adalah sambungan paip dan juga masa beroperasi. Untuk ujian beban pula, dia ambil beban 1 kilo. Diletakkan di atas sambungan paip. Beban diletakkan di sambungan bahagian atas. Okey, keputusan untuk parameter okey, dia tengok air dapat menitis pada 6 sambungan bekas tanaman. So, tiada kecebur coran. So, dia berfungsi. So, kemudian keputusan untuk ujian beban pula, paip melengkung ke bawah. Perlu sokongan. Okey, so apa yang perlu dibuat ialah kita perlu letak sokongan untuk mengelakkan paip tertanggal akibat tekanan air. Itu sahaja. Okey, faham kan? Okey, itu sahaja untuk topik kita pada hari ini. So, sudah habis bab 3. Okay, kelas yang berikutnya kita akan masuk kepada bab 4. Okey. Apa yang perlu kamu buat ialah untuk latihan pengukuhan kamu buka buku teks, kemudian buat latihan muka surat 64. Muka surat 64 sahaja. Sekian, terima kasih.